petua untuk mereka terus kuat adalah untuk terus bergerak, terus orang kata kekalkan aktif berfikir. Tetapi dengan pandemik ini bagaimana? Agaknya mereka yang berada di kampung, yang mungkin keseorangan, mengekalkan orang kata kesihatan mental mereka apabila tidak dapat keluar rumah. Jadi kita akan mengetahui apakah cara-cara lain untuk kita menyantuni mereka dan mungkin barangkali menguatkan lagi kekuatan minda mereka supaya panjang dan lanjut lagi usia mereka, ya. Tapi apakah limit ataupun tahap yang boleh orang kata boleh describe orang tua sebagai warga emas? Jadi tahapnya adalah 60 tahun. Jadi Jabatan Kebajikan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah memberi cadangan untuk menaikkan usia takrif usia warga emas pada umur 65 tahun, tapi masih dalam diskusi dan tiada kata putus. Jadi waktu ini warga emas umur 60 tahun. Jadi untuk ulaskan lagi tentang cara-cara untuk kita menjaga orang tua kita, kita bersama Dr. Hakimah Salihuddin, pakar perubatan geriatrik Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Hakimah. Doktor, selamat pagi. Assalamualaikum. Hello Doktor, selamat Doktor. pagi. Dia nampak kita tu. Hai. Boleh cakap tak? Boleh dengar suara kita tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia suara merdu doktor dah keluar. Baik doktor, terima kasih. Saya tak dapat dengar. Okey, kalau boleh kuatkan sikit volumenya. Kita nak bertanya dari segi kesejahteraan golongan emas, apakah fokus utama doktor apabila membuat penilaian buat warga tua? Alright, terima kasih Nas dan Sofia. Terima kasih MHI kerana menjemput saya pada hari ini. Dia punya soalan tadi boleh tak ulang lagi sekali? Boleh, Maaf, boleh. tak dengar. Ada rasa gemuruh sikit doktor pagi ni ya. Okey. Saya cakap kuat sikit. Dari segi kesejahteraan golongan emas, apakah fokus utama doktor apabila membuat penilaian buat warga tua? Okey. Dari segi kesejahteraan warga emas, kita boleh panggil dia ialah sebagai comprehensive geriatric assessment ataupun penilaian komprehensif geriatrik lah. Dari segi fizikal dia, bagaimana mereka berfungsi di rumah. Dari segi environment dia, bagaimana mereka menjalankan aktiviti di rumah. Rumah tu jenis 2 tingkat atau setingkat tu pun kita kena tengok juga. Dari segi social support pun kita tengok juga siapa yang ada untuk menolong dia di rumah. Kalau dikatakan dia sakit, masuk hospital, siapa yang akan bantu mereka kalau keluar ke rumah balik lah. Dan last but not least, kita akan tengok kesejahteraan emosi mereka. Ia bukan setakat fizikal tapi emosi jugalah. Sebab emosi ni ada banyak impak kepada kehidupan seharian warga emas. Baik, Dr. Hakimah, bila cakap tentang kekuatan kestabilan emosi ni agak orang kata tricky atau susah untuk dinilai di situ. Ada setengah warga emas ni yang mungkin sedikit sebanyak lebih sensitif, ya, mungkin mereka mudah untuk meluahkan perasaan dan sebagainya. Tapi ada juga golongan seperti mana kita semua yang mungkin tidak pandai atau tidak begitu jelas dalam melontarkan apa perasaan mereka, tak banyak berkongsi lah. Jadi bagaimana kita nak menilai mungkin sudut kesihatan mental mereka jika ada dua golongan berbeza seperti ini, Doktor? Terima kasih Sofia. Soalan ini memang sangat penting sebab masalah emosi di kalangan warga emas ni memang sukar untuk dikesan. Memang kita tak dapat kesan ya selalunya, dan sebenarnya kemurungan di kalangan warga emas ni sangat prevalent. Dalam 40 ke 60% warga emas yang kita jumpa kat klinik sebenarnya ada depresi. Masalah kemurungan, yes. Maknanya 1 daripada 2 at least ada kemurungan. Dan masalah kemurungan ni selalunya kita tak dapat nak detect. Especially kalau lebih-lebih lagi kalau mereka ni jenis yang pendiam tau. Mereka ada personality introvert. Mungkin ada simptom-simptom yang nyata tapi kita yang tak pandai nak menilainya. Jadi kalau mungkin doktor boleh sampaikan apakah simptom-simptom yang patut penjaga look out for. Okay, salah satu cara untuk tengok ya, penjaga boleh perasan mereka kadang-kadang tidur tak tetap. Ataupun dulu tidur lena, sekarang tidur tu macam sangkut-sangkut. Itu kadang-kadang salah satu tanda emosi tak stabil lah. Selera makan kurang, ya, makan sikit saja dan kita akan tengok dia punya susut berat badan semua. Hobi, dulu dia suka buat sesuatu, sekarang dia tak buat dah. Contohnya dulu dia suka membaca, sekarang dia tak membaca dah. Dia lost interest. Hilang minat benda yang patutnya dia minat. Dan last sekali ialah dia cepat lupa dan cepat hilang fokus.
Okey. Okey. Ya, dia hilang fokus. Itu salah satu tanda mereka sebenarnya ada masalah emosi. Okey, doktor. Mungkin antara yang boleh kita perhalusi juga adalah bila kita berinteraksi dengan mereka, kita mungkin boleh melihat dengan lebih jelaslah adakah mereka bermasalah atau tidak. Jadi, bila kita bercakap dengan warga emas ni, mungkin adakah kita perlu mengubah tata cara kita bercakap dengan mereka? Kerana kita ada difahamkan mungkin mereka ni lebih sensitif dan sebagainya dan mungkin kita tak nak tersalah kata. Jadi adakah terdapatnya salah satu cara spesifik untuk kita bercakap dengan mereka, menyantuni apa yang diingini oleh mereka pada masa yang sama, menghormati mereka seperti seorang dewasa yang biasa? Bagaimana, doktor? Dia yang sensitif ni selalunya kita dah tahu orang jenis sensitif ke tak. Dan kebanyakan orang yang sensitif ni sebenarnya mereka lagi suka untuk didekati. Kita tanya dia apa khabar, pakcik rasa macam mana hari ni, dah makan. Kalau orang yang sensitif selalu kita akan tanya dia open question tau. Contohnya apa yang dia minat. So suka memasak, suka berkebun, kan? So apa yang dia minat? Itulah yang kita nak approach dia. Kalau ada yang sedikit dingin, mungkin dia tak berapa nak bercakap dengan kita, mungkin dia tak nak berjumpa dengan orang. Bagaimana tu? Ada juga yang macam tu, dan kita dapati mereka yang sebenarnya introvert ni sangat susah untuk kita korek cerita lah. Dan kebanyakan mereka kita perlu bantuan daripada psikologis, kan? Sebab mereka perlukan masa yang lama. Satunya ialah mereka perlukan repo. Repo ni maknanya dia kena trust kita. Percaya. Kena percaya kita. Selalunya kalau saya jumpa orang yang depresi, mungkin first time saya tak dapat cerita sebenar. Bila 2-3 kali kita jumpa dia, kan, kita borak-borak dengan dia, macam mana you punya hari ni, you makan apa hari ni, what's your interest, macam tu. Dan baru kita dapat Sistem tahu sokongan dia pun penting juga ya, doktor, untuk menangani masalah ni. Anak-anak. Betul. Anak-anak pun penting, especially masa lebih lagi masa zaman pandemik ni, kan. Bila pandemik ni anak-anak tak boleh nak rentas negeri, kan. So emosi tu agak terganggu tau. Mereka lagi satu is kesunyian dan keseorangan lain. Kadang-kadang ramai orang tapi dia still sunyi. Betul. Ya. Betul. Sebab kita generasi, kan, semua orang main game semua tu. So keseorangan dan kesunyian, tapi yang paling penting tu ialah kesunyian tu lah. Kesunyian tu kita kena tahu macam mana nak approach mereka, kan, tanya mereka semua tu lah. Ini semua para penonton kita boleh ambil iktibar ya, bila kita duduk beramai-ramai, kita makan malam dan sebagainya, mungkin terlalu taksub dengan gadget dan sebagainya, kita pinggirkan orang tua kita. Jadi itu suatu yang kita semua harus pantau ya. Tapi dalam kita menangani wabak COVID-19 ni, doktor ya, pastinya warga emas yang ada dalam lingkungan risiko tinggi ni, mereka rasa lebih takut daripada biasa. Itu yang kita nampak, warga tua tak nak keluar rumah, mereka nak memencilkan diri saja dalam bilik kalau boleh. Tak nak keluar, depan pintu rumah pun tak nak keluar. Takut ada COVID ada kat luar sana, kan? Fobia begitu. Jadi apakah antara situasi yang sukar untuk ditangani ya dari segi kesedaran vaksinasi? Kerana warga tua kita pun sekarang ada smartphone. Jadi mereka dilanda dengan mesej-mesej palsu dan mereka percaya bulat-bulat. Lepas tu dia sampaikan kat kita. Kita pun kata itu palsu, mak. Itu palsu, pak. Kita pula kena marah, tak hormat dia. Jadi adakah doktor pernah berdepan dengan situasi macam ni? Kebanyakan daripada warga emas selalunya dia akan percaya kepada anak-anak berbanding dengan ahli kawan-kawan yang lain lah. Tapi ada juga jenis yang dia ada ego sendiri. Kalau dia rasa dia betul, dia betul. Ya, so itu memang satu cabaran jugalah untuk memastikan mereka mengambil vaksinasi ya. Dan kita sebenarnya kena bagi contoh lah. Contohnya orang jiran kita tu umur 90 tahun ambil vaksin, ataupun jiran 80 tahun ambil vaksin, kan. Macam tu lah. Ada yang guna taktik kotor sikit. Dia kata kalau mak tak nak ambil vaksin, mak tak boleh keluar. Ada yang juga orang tua yang kata tak nak keluar pun tak apalah, biarlah aku kat sini seorang-seorang, macam tu. Jadi kesabaran diperlukan. Tapi saya rasa sekarang mereka dah terbuka lah untuk tu, sebab dah lama tak keluar rumah, kan. Mereka nak juga keluar ke surau. Itulah dia. Dan kedai kopi. Ya. Dan dari di sini kerana ketakutan juga mereka, jangan kita orang kata jauhkan diri dengan warga tua kita atau yang tersayang kita hanya kerana perbezaan pendapat. Ya, walaupun mereka lebih tua daripada kita, mereka tidak didedahkan dengan teknologi dan juga perkembangan digital ya. Jadi sabar sangat diperlukan
ini khas untuk penonton-penonton kita. Ya, dengan itu mungkin ada kata-kata akhir daripada doktor sendiri untuk kita kekal memberikan mereka respect, hormat, tidak memperkecilkan mereka. Pada masa yang sama, kita perlu menjaga mereka seakan-akan mereka ni ialah dalam dunia yang baru iaitu dunia digital. Apa yang boleh disampaikan doktor sebagai satu kata nasihat untuk anak-anak yang menjaga ni? Silakan. Alright. So kita sebenarnya menyahut keseruan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ya. Pada tahun 2030 nanti kita akan sepatutnya ada kesaksamaan digital untuk semua. So itu ialah tema Hari Warga Emas Sedunia untuk tahun ini. So sebenarnya warga emas ni kita perlu dedahkan dengan literasi digital bagaimana nak buat online shopping, macam mana nak buat public service pun sekarang dah online kan, pembayaran digital, bank semua tu. And then also juga telehealth kan, kesihatan, kesihatan, nak buat doktor punya appointment pun online sekarang ni. Kadang-kadang bila kita dapat COVID pun kena online virtual meeting juga dengan anak-anak. So saya galakkanlah anak-anak ni, bila kita ada internet, bila kita ada penemuan digital yang baru ataupun untuk membantu warga emas ni lah untuk dapatkan segala maklumat yang terbaru yang betul lah, jangan yang salah. Seperti mereka menjaga kita, janganlah kita pinggirkan mereka pula ya. Betul. Baiklah, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Dr. Hakimah Salihuddin, pakar perubatan geriatrik Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.